Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasul junjungan kita, baginda Nabi SAW. Salawat dan salam juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya mulia. Tajuk kuliah kita pada hari ini iaitu Malaikat Maut dan para pembantunya, daripada kitab Ziarah ke Alam Barzakh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quranul Karim, katakanlah Muhammad, malaikat maut yang diserahi tugas mencabut nyawa kamu akan mematikan kamu. Dalam surah yang lain Allah Ta'ala berfirman, apabila datang waktu kematian pada salah seorang di antara kamu, para malaikat kami akan mematikannya. Mereka itu tidak pernah melalaikan kewajibannya. Waja'at sakaratul mauti bil haq ikulli ajalin. Matikannya, Ibnu Abbas mengatakan maksudnya para pembantu malaikat maut yang terdiri daripada malaikat juga. Jadi malaikat maut ada pembantu-pembantunya. Hal yang sama diriwayatkan oleh Abu Syekh daripada Ibrahim An-Nakhai. Tetapi dia menambahkan setelah itu nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Abu Syekh meriwayatkan bahawa Wahab ibnu Munabbih mengatakan, sesungguhnya para malaikat yang mendatangi manusia adalah mereka yang mematikan manusia dan menuliskan untuk manusia ajalnya. Ini di antara tugasan daripada malaikat maut. Jika mereka mematikan satu jiwa, mereka langsung menyerahkannya kepada malaikat maut. Dia seperti pemimpin yang melaksanakan apa yang diserahkan oleh bawahnya. Jika tugasan ini dilaksanakan oleh pembantu malaikat maut, maka setelah dicabut nyawa itu, maka roh ini diserahkan kepada malaikat maut. Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang berbunyi, ketika Allah hendak menciptakan Adam, dia membangkitkan malaikat dari Arash yang datang dengan membawa tanah daripada bumi. Ketika malaikat itu hendak mengambil tanah, bumi berkata, aku meminta kepadamu melalui zat yang mengutusmu, agar tidak mengambil sesuatu pun dariku hari ini, yang darinya api neraka akan mendapatkan bahagian pada hari esok. Malaikat itu pun meninggalkannya. Ketika kembali kepada Tuhannya, Allah bertanya, apa yang menyebabkan kamu tidak membawa apa yang telah aku perintahkan kepadamu? Mereka menjawab, bumi memohon melalui diriku kepadamu, dan aku bermaksud menyampaikan apa yang dimohonkan kepadamu. Kemudian Allah Ta'ala mengirimkan malaikat yang lain yang juga mengatakan hal yang sama, hingga dia mengirimkan keseluruhan daripada mereka. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus malaikat maut, namun bumi tetap mengatakan hal yang sama. Malaikat maut lalu bertanya, sesungguhnya Allah yang mengutusku adalah lebih berhak ditaati daripada kamu. Malaikat maut itu lalu mengambil tanah di permukaan bumi secara keseluruhan, yang baik maupun yang buruk. Ia lalu membawanya kepada Tuhannya. Tanah itu kemudian disiram dengan air dari syurga hingga menjadi lumpur hitam yang diberi petunjuk. Dari lumpur itu terciptalah Adam. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi asal kejadian mukmin soleh
adalah berasal daripada asal kejadian tanah ini, iaitu tanah Iliyin, tanah yang diciptakan untuk Nabi Adam AS. Jadi apa bukti bahawa seseorang itu dicipta Allah Ta'ala daripada tanah Iliyin? Apabila dibentangkan wilayah An-Nubuwah, iaitu kenabian kepada mereka, seperti mana firman Allah Ta'ala, wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah, maka mereka mentaati Rasul itu. Ini menandakan mereka daripada tanah yang sama. Ada juga sebahagian daripada manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada tanah Sijil. Tanah yang diciptakan ini yang tidak sama dengan tanah Iliyin. Apabila dibentangkan wilayah An-Nubuwah kepadanya, lalu mereka menolaknya, kerana mereka bukan daripada tanah yang sama. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Huzaifah dan Ishaq Ibnu Bashar. Berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq daripada Az-Zuhri, menurut Az-Zuhri, malaikat pertama yang diutus adalah malaikat Israfil, yang kedua adalah Mikail. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Asakir yang diperoleh secara berturut-turut melalui As-Sa'di daripada Abu Malik, Abu Salih Ibnu Abbas, Marrah Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat, malaikat yang diutus pertama kali adalah malaikat Jibril, dan yang kedua adalah malaikat Mikail. Ini khilaf ulama tentang hadis yang di atas, yang menjelaskan siapakah yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk mengambil tanah di bumi itu, yang merupakan asal kejadian ataupun tanah ciptaan daripada Nabi Adam SAW. Ada ulama mengatakan Jibril, ada ulama mengatakan Mikail, ada ulama mengatakan Israel. Tapi pendapat yang paling kuat mengatakan adalah Israel. Ini kerana tugas daripada malaikat Israel itu adalah mematikan umat manusia di atas dasar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan dasar ini, dialah yang mematikan, dan jugalah dia Allah Ta'ala perintahkan untuk menghidupkan, dalam kategori mengambil tanah yang asal ciptaan daripada manusia tadi. Ibnu Abi Asybah, Ibnu Hatim, Abu Syekh dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman menuturkan bahawa Ibnu Sabit mengatakan, yang mengurus dunia ini ada 4: Jibril, Mikail, Israfil dan Malaikat Maut. Jibril mengurus tentera dan angin, Mikail mengurus hujan dan tumbuh-tumbuhan, Malaikat Maut diberi kekuasaan mencabut nyawa, sedangkan Israfil bergantung pada perintah yang turun kepadanya. Jadi Jibril, tugasan lainnya adalah selain daripada menyampaikan wahyu, dia adalah ketua malaikat. Daripada semua malaikat yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, Jibril lah sebagai ketuanya. Manakala Mikail, tugas tetapnya adalah menguruskan hujan dan tumbuh-tumbuhan. Manakala Malaikat Maut diberi kekuasaan mencabut nyawa, sedangkan Israfil bergantung pada perintah yang turun kepadanya. Ini semua daripada Allah Ta'ala. Seperti mana sifat daripada malaikat itu adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Ta'ala. Jadi dia yang menurut perintah. Israfil ni kira special task lah. Ya, betul sekali. Ada apa-apa turunkan bala gitu. Tugasan dia memang yang bersifat apa yang Allah kendaki lah, ditugaskan kepada malaikat Israfil. Sebelum dia meniup sangkakala lah. Itu tugasan utama dia. Itu lambat lagi lah. Itu lambat lagi. Jadi sebenarnya malaikat ni tak ada free lah. Dia ada kerja terus. Tugasan yang diberikan Allah Ta'ala. Tapi jumlah malaikat ni sebenarnya lebih banyak daripada jumlahnya manusia. Dia lebih banyak daripada manusia. Allah Ta'ala ciptakan malaikat tu lebih banyak jumlahnya daripada manusia, walaupun malaikat itu tidak berkembang biak, tidak ada keturunan. Tapi
tapi jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Tugasan umum dia adalah Hizbullah, sebagai tentera Tuhan. Sebagai tentera Tuhan di langit dan juga di bumi. Jadi yang menciptakan segala musibah itu adalah datangnya pada Allah Ta'ala. Tapi yang menjalankan tugas itu adalah para malaikat muqarrabin. Entah berapa tentera yang dikerahkan Allah Ta'ala untuk menaikkan air laut ni ke bumi ni, dalam peristiwa tsunami umpamanya, dalam peristiwa gempa bumi umpamanya. Ini semua adalah pembantu-pembantu dia. Ada kalanya Allah Ta'ala perintahkan itu dengan langsung. Mengikut riwayat, perintah Allah Ta'ala secara langsung ini itu disebut sebagai alam al-amr. Maknanya dia menciptakan langsung itu bukan di alam yang al-haq ini, alam penciptaan. Alam al-amr itu di alam lain. Itulah makna ayat Al-Quran. Ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Dan ada kalanya Allah Ta'ala menciptakan itu daripada alam al-haq, alam penciptaannya seperti dunia ini, dan ada kalanya Allah Ta'ala menciptakan itu daripada alam al-amr, alam perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah yang menciptakan seluruh alam. Jadi ketika Allah Ta'ala menciptakan sesuatu makhluk yang dikendakinya daripada alam al-amr, maka penciptaan itu sifatnya adalah kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi penciptaannya sekali jadi saja. Manakala Allah Ta'ala menciptakan dengan alam al-haq ini, itu adalah dengan terikat dengan masa. Umpamanya Allah Ta'ala menciptakan bumi dalam masa 6 hari, fi sittati ayyam. Ini terikat dengan masa, maka dia memerlukan pembantu-pembantu yang terdiri daripada malaikat-malaikat muqarrabin. Dan maka Nabi SAW sendiri pun adalah pembantu daripada Allah Ta'ala, wakil daripada Allah Ta'ala di muka bumi ini, yang menyampaikan risalahnya kepada dia. Mustahil Allah Ta'ala sendiri yang menyampaikan risalah itu, sebab Allah Ta'ala itu kuntu kanzan makhfiyat. Dia yang tersembunyi lah, yang tidak dilihat oleh sesiapa pun. Ini kerana Allah Ta'ala itu tidak berimplikasi jisim seperti mana manusia. Jadi kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala itu di tangan mereka. Jadi kata ulama tafsir, tangan di situ membawa maksud adalah kekuasaan. Tidak boleh kita artikan tangan seperti mana tangan kita. Ini kerana Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala itu tidak seumpama dengan makhluk. Di sini sebenarnya kekeliruan pahaman Wahabi. Ketika mereka menafsirkan ayat Quran tentang tangan ini, kalau ditanya pada mereka, Allah Ta'ala itu bertangan lah, macam kita. Macam mana kita bertangan? Itu pandangan mereka. Kalau kita katakan makna tangan itu berarti kekuasaan, dia menolaknya. Dia mengatakan apa lagi makna tafsirnya daripada tafsir yang itu? Bukankah Allah sendiri mengatakan perkataan yad itu adalah tangan? Jadi secara zahir mereka menafsirkan ayat itu, dan mereka tidak akan menafsirkannya secara takwil, kerana mereka menolak takwil, menolak makna hakikat. Itu sebenarnya. Padahal sebenarnya adalah Allah Ta'ala itu tidak berimplikasi jisim. Kalau kita katakan Allah Ta'ala itu bertangan, berarti dia berjisim macam kita. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak seumpama dengan makhluknya. Sebab itulah ulama khilaf. Zat atau zat? Zat. Zat disebutkan zat melalui zat ni. Tadi sebutkan zat ni refer kepada Allah. Allah punya zat. Apa dia? Allahu wa sifatihi wa zatihi. Dan Allah Ta'ala itu dikenal dengan zat itu dikenal melalui sifatnya. Maknanya zat Allah Ta'ala itu dia berzat, tapi zatnya itu adalah zat yang tidak boleh dimakrifahi seperti mana yang kita fahamkan. Ya, maknanya kita tak boleh nak fikir macam mana zat Allah Ta'ala itu, jauh sekali. Ketika
Sayyidina Ali ditanya apa tentang zat Allah Ta'ala, dia mengecam. Dia kata, janganlah engkau tanyakan hal seperti itu yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi itu menandakan bahawasanya tak dapat kita nak memikirkan bagaimana tentang zat Allah Ta'ala itu. Cuma kita mengetahui sifat-sifat keutamaan dari Allah Ta'ala ini melalui sifat-sifat yang ada pada diri, yang disandarkan kepada diri. Ini sebenarnya. Rabi' Ibn Anas pernah ditanya tentang malaikat maut, apakah dia sendiri yang mencabut nyawa manusia? Dia pun menjawab, dia yang memegang urusan pencabutan nyawa. Maksudnya, ada kalanya dia yang mencabut nyawa itu sendiri, dan ada kalanya pembantu-pembantunya. Dia mempunyai beberapa pembantu dalam melakukan hal itu. Namun demikian, malaikat maut adalah ketuanya. Setiap langkahnya beranjak daripada timur sampai ke barat. Ini makna zahir lah. Maknanya mudah bagi malaikat maut itu ke mana dia nak pergi, dengan kekuasaan Allah Ta'ala yang ada padanya. Di timur, di barat, di selatan dan di utara. Sebab tu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana malaikat maut mencabut nyawa manusia, di mana jumlah manusia yang mati pada waktu itu beribu-ribu banyak. Lalu Nabi menjawab, seperti membalikkan telapak tangan. Seperti membalikkan telapak tangan. Begitu mudah sekali. Ahli tafsir menafsirkan ayat ini, tapi ulama tafsir contemporary lah, yang selalunya dia banyak guna logik lah. Dia kata, umpama malaikat maut ini ketika mencabut nyawa manusia seperti kita memasang lilin dalam jumlah yang banyak. Kita pasang lilin jumlah yang banyak, lepas tu kita hembus sekali, padam semua. Begitu mudah sekali malaikat maut itu mencabut nyawa manusia. Dan ada kalanya melalui dirinya, dan ada kalanya juga melalui pembantunya. Dan ada kalanya manusia itu sendiri yang melakukannya. Umpamanya ajal telah tiba, kemudian dia bunuh diri umpamanya. Berarti dia yang mencabut nyawa dia sendiri, tapi di atas keizinan daripada Allah Ta'ala melalui malaikat maut. Dan ada kalanya dia ditembak atau dibunuh oleh orang lain. Itu semua adalah kehendak daripada Allah Ta'ala. Mati dibunuh, mati dicekik umpamanya, mati tergantung, itu semua adalah kehendak daripada Allah Ta'ala, di atas jalan yang dipilih. Di atas jalan yang dipilih. Aku bertanya, lantas di mana roh-roh orang mukmin? Ini Rabi' Ibn Anas. Lantas di mana roh-roh orang mukmin? Dia menjawab, berada di Sidrah. Sidrah ini maksudnya satu tempat yang sangat tinggi. Jadi mengikut sunatullah ni, apabila roh kita ni dikeluarkan dari jasad ni, roh itu akan naik ke langit. Itu maksudnya. Di manakah dia berada, kita tidak tahu. Di manakah roh itu berada, kita tak tahu. Jadi sisi dalam kubur, di alam barzah. Jadi alam barzah itu bukan di dunia ini, bukan di bawah, tapi dia di atas lagi. Sebab mengikut kepada tingkatannya, alam itu kan dia ada banyak tingkatan kan. Ada alam fana, ada alam malakuti, ada alam malakuti barzahi, ada alam ruh, alam ghaib ya. Sebab itu ketika Nabi ditanya tentang ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk rahmat sekalian alam. Maka sahabat bertanya pada Rasulullah secara direct, ya Rasulullah, ada berapa alam yang dicipta oleh Allah Ta'ala? Nabi kata tak terhingga banyak. Hanya Allah saja yang mengetahui. Dengan kata 99 sama dengan nama dia, 99 alam. Ada riwayat mengatakan itu. Tapi tak terhingga banyaknya. Tak terhingga banyaknya, maknanya alam yang kita ketahui ini hanya setakat alam fana saja yang boleh kita lihat. Tapi alam-alam yang lain kita tak tahu. Bahkan kata Nabi, ada alam-alam itu
yang dihidupkan makhluk-makhluk di dalamnya, dan mereka hidup tanpa kena sinaran matahari. Mereka boleh hidup tanpa kena sinaran matahari. Bahkan alam mimpi pun kita tak pernah tahu di manakah kita berada ketika kita bermimpi. Itu kan alam juga. Kita boleh jumpa dengan orang mati. Kita boleh jumpa perkara-perkara yang tidak kita jumpa pada masa kita jaga. Ini juga disebut alam. Mengenai firman Allah Ta'ala, Ibnu Abbas mengatakan, ada beberapa malaikat yang ikut bersama malaikat maut. Mereka mendatangi orang-orang yang mati ketika hendak mencabut nyawa mereka. Di antara mereka ada yang bawa naik ruh, ada yang mengaminkan doa, dan ada yang memohonkan ampunan bagi semayit, hingga mayat tersebut disalatkan dan dimakamkan. Ini orang saleh lah di kalangan ulama. Dia mati dimuliakan Allah Ta'ala. Bukan hanya manusia saja yang berkumpul, tapi malaikat-malaikat, makhluk-makhluk halus yang baik-baik akan berkumpul bersama dengan dia, seolah-olah ikut sama berduka cita di atas kematiannya. Orang saleh dimuliakan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam riwayat dikatakan, apabila seseorang itu dimatikan oleh Allah Ta'ala, lalu rohnya dinaikkan ke langit. Pada saat roh itu naikkan ke langit, ramai orang menyapa roh. Roh-roh yang lain, roh yang lain menyapa, dan malaikat-malaikat lain. Itu roh siapa, kata dia? Itulah roh mukmin soleh yang sentiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan bangganya malaikat itu membawa roh ini dan mengatakan, inilah roh hamba Allah yang soleh. Yang menyapa itu adalah roh yang mana? Roh-roh yang soleh lah, yang sudah mati, yang bersama dengan dia lah. Maknanya orang-orang soleh ini kalau dia mati, dia dalam grup yang soleh saja. Dia tak boleh dalam grup yang lain. Dia baru sampai. Baru sampai. Ini roh siapa ni? Tanya. Dalam Quran surah Asy-Syam dikatakan bahwasanya kumpulan soleh saja. Yang bukan soleh dalam grup lain. Saya bayangkan masa dia naik tu. Tidak. Orang tanya ni siapa? Sebab itu dah di alam lain kan. Walaupun dia dekat dunia, tapi alam lain. Orang kafir. Ya. Orang yang kafir. Orang kafir termasuk dengan orang Islam yang berdosa ke, atau ada lagi? Termasuk dengan yang dikatakan kafir itu. Kafir itu bukan maknanya bukan Islam saja. Orang yang derhaka pada Allah, melakukan dosa-dosa besar, itu kufar juga namanya. So dia termasuk dalam kategori itulah. Cuma beza dia dengan yang kufar musyrik, itu tak samalah. Kalau kufar musyrik, dia memang selama-lamanya dalam neraka jahanam. Kalau kufar yang ini, dia diampunkan Allah setelah dia diazab. Ustaz tanya, dia adakah kita tersiksa dalam neraka mengikut dosa-dosa kita, lepas habis tersiksa tu kita ditempatkan di syurga? Ya. Anak saya Sabina tanya. Betul sekali. Dia akan ditempatkan dalam neraka selama dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala dan diazab. Tapi setelah diazab, maka dia mendapat syafaat. Adraktahumus syafaat. Bergantung kepada dosa-dosa dia. Jadi syafaat itu mendatangi mereka, atau dalam keadaan dia disiksa, kemudian syafaat mendatangi mereka. Syafaat ni boleh jadi pada keluarga dia yang soleh, yang bersama dalam syurga, memberi syafaat pada dia, atau syafaat itu langsung daripada Allah Ta'ala dengan sebab amalan-amalan perbuatan baik ini. Ada kan satu kisah orang kafir dia berkata kepada orang Islam yang neraka ni, dia kata, tengok aku dengan kau sama ya, kau Islam neraka, aku kafir neraka. Itu yang katanya Allah dengar. Jadi Allah kata, saya tak mesti yang Muhammad ke yang berdoa ke tu, ataupun malaikat. Malaikat dengar benda ni, malaikat pergi berjumpa dengan Muhammad, kamu tengah bersukaria, nikmat. Ada orang yang umat kamu tengah diseksa, dan Muhammad yang mendatangi. Ada riwayat itu. Sebabkan Allah nak menunjukkan bezanya orang Islam dengan orang kafir ni. Orang kafir cakap orang Islam dan neraka, aku dengan kau sama je kat sini. Bezanya itu. Saya pernah dengar daripada siapa, saya tak ingat. Ya. Jadi dalam kubur tu,
Dia orang mukmin dengan orang kafir itu dibezakan tempat dia. Kalau dalam kubur tu disiksa orang kafir itu, siksaannya tak sama dengan mukmin as. Mukmin yang buat maksiat tak sama. Dan neraka juga sama. Dan neraka tu dia tak satu tempat. Kalau yang mungkin kufar itu lembah Barhut ya. Mungkin yang satu lagi lembah yang ini. Yang barangkali siksaannya tidak begitu berat bila dibandingkan dengan lembah Barhut. Buat juga lah tu. Ha. Soalnya siksa Tapi semuanya dia siksa paling kecil tu. ha, Pakai terpapar. kata Nabi di maruhu nak lain kan. Ha? Dia pakai terompah, pakai Sumpah. selipar yang dibuat daripada api. Apabila dia pakai selipar itu, di maruhu nak lain, menggelegak otak dia. Ha, itu siksa paling ringan. Kata Nabi itulah yang paling ringan siksaan. Yang tu dosa tu. Itu dosa yang ringan lah, dibanding macam tu. Itu datuk dia kan, Abdul Muttalib. Abu Talib. Ha, itu yang katanya, itu yang Nabi berkitab hadis tu. Datuk dia yang sampai sudah tak masuk Islam kan. Pakcik dia. So dia akan tersiksa Pakcik dia. selama-lamanya dengan terempah tu lah. Hmm. So dia tak Islam. Allah. Abdul Muttalib dia Pakcik dia yang Muslim. Tak Muslim kan? Muslim. ada yang sampai mati tu yang dia tak nak. Abu Talib. Abu Talib. Pakcik dia. Abu Talib. Dalam keyakinan Al-Sunnah Wal-Jamaah, Abu Talib tu dia mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir lah. Dalam keyakinan Al-Sunnah Wal-Jamaah. Kita faham kita. Ada yang pendapat lain kan? Ada. Yang kata, Bukan ada pendapat lain ada. yang kata dia Islam. Tu pendapat lain tu saya apa nama? Jadi macam studi perbandingan lah jadi kan. Tapi Al-Sunnah Wal Jamaah mengatakan bahawasanya Abdul Muttalib itu dia mati kafir. Ada yang mengatakan Abu Talib itu Abdul Muttalib ke Abu Talib? Abu Talib. Abdul Muttalib atuk Atuk dia. dia. Atuk dia. Ada yang mengatakan Abu Talib itu dia Islam tapi menyembunyikan keislamannya seperti Sahibul Kahfi. Aisyah terbaca tu juga. Dia seperti Dia Sahibul tak Kahfi. declare. Sorry maju. Sebab apa dia kata? Sebab berdasarkan daripada riwayat-riwayat di mana Abu Talib ini dia kata tak ada yang buruk yang berlaku pada dia. Sebab dia yang membesarkan Nabi. Kemudian dia pula yang apa nama? Dia menyokong perjuangan Nabi. Menyokong perjuangan Nabi sampai ketika Abu Talib ni meninggal. Tahun dia meninggal tu disebut Nabi sebagai Amul Husni, tahun kesedihan kan. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat itu kata dia Abu Talib ni seorang Muslim. Itu pendapat lain. Tapi keyakinan Al-Sunnah Wal Jamaah mengatakan Abu Talib itu bukan Islam lah. Dia turun ayat Quran kan. Ya. Yang dia suruh juga atuk dia mengucap, suruh dia mengucap, suruh sampai dia nak sampai dia boleh turun lah kata yang apa hidayah ni Allah yang akan bagi. Dia juga yang katanya dia apa saudara dia meninggal ni dia jilat seluruh badan kan dia Muhammad kan tak nak dia dibakar api neraka. Adakah benar ke tu? Tapi itu dalam kategori hadis dhaif. Dhaif. Banyak yang Biasanya ada yang macam ni dia kadang-kadang terlalu melampau kan. dia macam pelik juga cakap Pelik kan? Macam ada setengah hadis tu dia kata macam Nabi ni kan dia suka bekam kan. Bekam tu kan dia ada darah ketul-ketul kan. Kadang-kadang sahabat yang bekam tu dimakan darah tu. Sebab darah Nabi suci. Itu melampau kan. Dia melampau. Takkanlah Nabi menggunakan darah dia. Itu kan benda Darah dia sendiri dimakan kerana dia suci. Atau yang mengatakan bahawasanya kotoran Nabi pun tak ada kotor langsung tak langsung ke bumi lah. Ada orang ambil makan macam tu. Nauzubillah min zalik. Sampai macam tu sekali kan. Itu dah kira melampau lah. Benda-benda macam ni kita tak payah bahas lah macam tu kan. Sebab hadis ni pun dia ada peringkat-peringkat. Ada yang dhaif, ada yang hasan, ada hasan li ghairi, ada yang mutawatir kan. Baik juga Ustaz. Baik. Hadis banyak kat internet kan tak boleh sebut. Tak boleh sebut. Dia kena rujuk kepada kitab Bukhari, Muslim, Ya. langsung pada kitab lah. Hadis kan banyak kat Facebook. Itu masalah dia. Hadis. Orang percaya semua. Orang percaya kan. so, dia malas nak buat second opinion, buat rujukan sepatutnya tak boleh percaya bulat-bulat. Dia belajar ni kena bertalaki lah. Maknanya kita kena berguru kan.
Guru tu pula yang Keren. yang tauliah lah, yang bertauliah. Maknanya tauliah ni bukan setakat di bidang agama saja. Dia ada kelayakan, sijil lah kan. Di ijazah sarjana agama contohnya kan. Memang bidang dia itu memang patutlah. Dan dia tahulah kan apa yang dia bahas itu adalah bersumber daripada kitab-kitab muktabar. Tapi kadang-kadang setengahnya, kadang-kadang ada orang yang memang rajin baca buku, kemudian tulis dalam internet, dia pula fatwa. Ini masalah. Dia kata ni tak boleh kan, dengan bahasa dia yang begitu mudah dipahami lah kan. Itu masalah. Siapa yang memberi fatwa ni? Siapa pun tak ada sekat. Kalau seorang ustaz berceramah di masjid dan dia menyampaikan tu mengelirukan, kita boleh kata report kan. Kita beritahu ustaz ni menyampaikan pendapat yang keliru dalam masyarakat, dia boleh ambil tindakan. Internet siapa yang nak apa? Siapa yang nak ambil tindakan? Bukan tak tahu siapa. Pakai nama Kita pun tak tahu siapa itu kan. Tak gambar. Jadi macam tu. Siapa-siapa. Even dia contoh macam Ustaz Zaidul Facebook dia orang lain kan. Ustaz Zaidul, Ustaz Rawi original, Ustaz Zaidul 2, Ustaz Zaidul 3. Kesian tak dia. Tapi semua orang like. Betul. Semua. Bukan dia pun. Bukan dia pun ni. Orang buat kan benda tu boleh buat. Siapa boleh buat? Mungkin Faizal boleh buat. Ustaz Zain tu dia yang bagi tak kuat kat dalam, siapa tahu. Tengok-tengok betul lah. Payah juga jadi orang glamour ni. Itulah bahaya. Waktu kata Nabi, jadi orang glamour tu jangan. Jadi orang ikhlas bagus. Orang ikhlas tu macam mana kata Nabi? Tuba lil mukhlisin iza khadaru lam yu'rafu wa iza ghabu lam yuftaqadu. Gembiralah orang yang ikhlas itu. Iza khadaru lam yu'rafu. Apabila dia datang, orang tak tahu. Wa iza ghabu lam yuftaqadu. Apabila dia pergi, orang tak cari. Macam tu lagi bagus kan? Okey, buat benda senyap. Senyap je. Kalau glamour sangat pun tak boleh juga. Pergi sini, ustaz. Macam tu kan. Jangan lupa timbul riak tu. Jadi riak pula kan? Timbul riak. Susah juga. Itulah. Jadi riak pula kan? Secara tak langsung sebab hati manusia kan memang macam Betul tu Ustaz. lah. Kita mungkin tak ada niat tapi bila ada cuma orang cakap kita terdetik. Terdetik kan? Sedangkan terdetik kan tak boleh kan? Betul. Padahal ada satu riwayat mengatakan apabila kita dalam kubur itu, kemudian kita nak disoal oleh malaikat maut kan, malaikat munkar dan nakir. Pada saat kita nak disoal tu agak lambat sikit soalan tu. Apa benda ya? Apa yang menghalangkan malaikat munkar dan nakir pun kata kenapa jadi lambat macam ni? Apa halangan dia? Rupanya ada amalan di masa dunia ni. Contohnya dia seorang ustaz kan. Dia semua nak. Kalau boleh dia jadi imam, dia penceramah. Kemudian dia nak baca doa. Semua dia borong habis. Pemborong lah dalam majlis umpamanya. Jadi kalau bagi kat orang lain tu dia rasa macam aku ni kat ustaz lah. Dengan sebab itu pun dia boleh jadi lambat di soal gitu. Sampai begitu sekali kan. Dia alam penampakan. Alam malakuti barzah itu alam penampakan amalan kita. Kalau dalam dunia kita tak perasan kan. Dosa yang kita buat pun kita tak perasan. Tapi sebenarnya dosa itu akan melekat pada diri kita. Dia tak akan luput. Walaupun barangkali 1 bulan yang lalu kita buat dosa kecil kan, kita sangkakan dosa ini dah berlalu dengan berlalunya masa. Tidak. Dia tidak akan luput daripada kita sampai begitu. Sehinggalah Allah Ta'ala mengampunkan dosa itu. Itu sebenarnya. Jadi alam penampakan itu jelas semua nampak. Walaupun benda-benda tu dalam dunia ini yang kita pandang barangkali tidak begitu serius kan, tapi di alam barzakh dia sangat serius. Dia tunjuk semua. Orang lain semua nampak. Orang lain tak diri dia sendiri. Ya. Macam itu. Subhanallah. Nampak dah di pada masyarakat. Pada masa lagi lah. Semua nampak kan? Semua nampak. Itu dia alam syahadah dia panggil. Alam masa tu alam syahadah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ni tuju pada orang munafik. Orang munafik ni di depan Allah pun dia suka munafik. Allah kata macam ni, tak adalah. Allah kata macam ni, tak adalah dia kata. Maka Allah Ta'ala firman pada dia, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Asyik duk munafik-munafik tu, tangan dia bercakap, kaki dia bercakap, mulut dia kunci. Semua jadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Semua jadi saksi. Setiap benda yang baik kita buat, semua jadi saksi. Ni Dan kita saling menyaksikan antara satu dengan lain. Ketika Allah hujah kita,
Ini saksi, ini saksi, ini saksi. Macam tu. Macam ada satu riwayat mengatakan ni, ketika Allah Ta'ala menghujah orang yang sangat handsome tapi malas beribadah, kamu itu, dan dia angkuh dengan kecantikannya, dengan kehandsomeannya. Kamu itu kan. Kadang-kadang kalau kita tengok orang handsome banget gitu. Handsome sangat. Jangan orang perempuan tengok, orang lelaki pun suka tengok. Ya Allah, handsome. Perempuan sama juga lah. Saya tinggal pergi Asia Barat kan, tahun 2010. Ada seorang tua daripada Kelantan kan. Jumpa di Asia Barat. Jumpa di Asia Barat kan. Dia pergi sama rombong kan. Jadi dia ni bawa isteri sekali. Dah 72 ikut sekali lah semua anak kan. Dia pergi jalan melancong lah. Dia jumpa seorang perempuan. Perempuan ni Parsi. Tapi student lah. Muda lagi, dalam sekitar 20-an dia tu. Dia pakai tudung. Dia terngangau dia. Cantiknya. On the spot. Sampai sekali, "Oi," kata isteri dia. Kalau sekiranya lalat masuk dia tak perasan. Gigi dia tak ada. Macam tu. Ya Ada sebelah. Ada sebab ketahu saya. Memang cantik. Udahlah cantik pakai tudung pula lagi kan. Comel betul kan. Dia orang Parsi, dia suka pakai cadar kan. Dia pakai baju biasa, tapi dia macam Superman tu baju dia. Dia kalau jalan nampak orang lelaki, pop, tutup macam tu. Dia macam pemalu lah sikit lah. Tapi dia cantik lah. Yang 20 tahun tu umur dia. Yang jenis bukan yang moden punya lah. Dia tu tengah-tengah mulut dia tu. Lakau tu lah. Dari segi hukum agama macam mana? Tak apa, sebab dia pandang yang dibolehkan Allah ni. Terpegun lah macam mana. Terpegun lah kan. Rupa-rupanya adik lebih cantik macam tu. Ya Allah, cantik betul. Macam tu. Kalau Miss World. Kalah lah. Dia kalau dah cantik benar tu memang cantik betul lah. Orang Arab ni dia kalau dah cantik sungguh lah. Kulit dia apa semua kan. Ya Allah, gembiranya tengoknya. Dah cantik solehah pula lagi. Macam duduk dalam surga lah. Orang Melayu kita jarang nampak isteri Arab kan. Ada juga. Ada jarang. Ada juga. So dia mencari Orang Arab ini keras kan. Dia keras. perempuan yang lasak, Lasak. kasar dan lasak tau. Ingat masa gimu tolak-tolak. Kalau cakap Dia kuat dia kan. suka kata-kata yang kesat pun dia suka orang Arab ni. Betul. Cakap dia lantang. Ya. Lantang dan kuat. Walaupun dia cantik. Betul. Kita sambung lagi nanti jam depan. Ada kuliah apa, khutbah. Kat mana Ustaz? Ini jauh sikit ke Gombak. Oh jauhnya. Jadual ni padat hari ni. Pagi tadi kan ada program apa di tabung haji, macam-macam lah. Tabung haji. Sekali-sekali lah Tabung haji mana tu? kat Kelantan.